Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rashidi bin Abdul Razak, nombor matrik 268182. Kumpulan saya akan membincangkan mengenai disiplin dan etika organisasi. Kita mulakan dengan pengenalan, iaitu definisi disiplin. Mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan dan prosedur sehingga menghasilkan kerja yang baik. Motivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas. Sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan selalu mentaati dan mematuhi peraturan organisasi. Kita beralih kepada definisi etika pula. Etika berasal daripada perkataan Greek yang membawa maksud perwatakan berkaitan perihal betul, salah dan moral manusia. Dalam etika terkandung nilai, prinsip, tata cara kelakuan yang difikirkan baik dan betul bagi segi sosial, keagamaan maupun sivil. Etika organisasi juga berperanan sebagai piawaian kepada pelaksanaan tugas, penyempurnaan tanggungjawab dan pembuatan keputusan dalam organisasi. Amalan dan budaya kerja beretika meliputi sikap pekerja, komitmen terhadap tugas, perhubungan sesama warga organisasi dan juga hubungan mereka dengan pihak di luar organisasi. Pembudayaan kerja beretika akan membawa kesan reputasi positif kepada sesebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidaus bin Musa, nombor matrik 156454. Saya akan bentangkan teori laluan matlamat. Teori kepimpinan laluan matlamat telah diperkenalkan oleh Robert House, di mana beliau melihat tingkah laku pemimpin sebagai sesuatu tindakan yang boleh memotivasikan pekerja. Teori laluan matlamat mempunyai 5 aspek, iaitu kepimpinan berorientasi arahan, kepimpinan berorientasi pencapaian, gaya pimpinan teori laluan matlamat, kepimpinan berorientasi sokongan, dan kepimpinan berorientasikan penyataan. Di mana yang kita tahu, dimaklumkan yang tentang kepimpinan berorientasikan arahan ialah melibatkan orang atasan dan orang bawahan, di mana orang bawahan akan mendengar orang atasan memberi arahan untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun tugasan. Kepimpinan berorientasi pencapaian pula, dia melebihi daripada sesuatu target. Contoh dalam PDRM dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airin Nizam bin Nurizan, nombor matrik 267048, student PACE Cawangan Melaka. So kita akan pergi kepada latar belakang organisasi. Polis Diraja Malaysia atau PDRM mempunyai 137,574 anggota, terdiri daripada pegawai kanan polis, pegawai rendah polis dan pegawai PDRM dibantu oleh kumpulan sokongan yang terdiri daripada polis tambahan, sukarelawan polis, polis bantuan, kader polis dan kaki tangan awam. PDRM mempunyai 4 susun lapis struktur organisasi. Yang pertama, peringkat persekutuan, peringkat kontijen iaitu peringkat negeri, peringkat daerah dan peringkat balai. Peringkat persekutuan dikenali Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman. Ia merupakan pusat pentadbiran PDRM seluruh negara dan terletak pejabat ketua polis negara dan lain-lain pucuk pimpinan PDRM. Peringkat kontijen iaitu peringkat negeri dikenali sebagai Ibu Pejabat Polis Kontijen ataupun dikenali sebagai IPK. Terdapat 14 kontijen diketuai Suruhanjaya Polis bagi kontijen Sabah dan Sarawak dan ketua polis negeri bagi lain-lain kontijen. Peringkat kontijen iaitu peringkat negeri dikenali Ibu Pejabat Polis Kontijen atau kita biasa dengar IPK. Terdapat 14 kontijen diketuai oleh Suruhanjaya Polis bagi kontijen Sabah dan Sarawak dan ketua polis negeri bagi lain-lain kontijen. Peringkat daerah dikenali sebagai Ibu Pejabat Polis Daerah IPD. Terdapat 14 daerah pentadbiran polis di seluruh negara.
Setiap daerah diketuai oleh Ketua Polis Daerah. Pangkat jawatan Ketua Polis Daerah bergantung kepada saiz sesuatu daerah polis. Peringkat balai dikenali sebagai balai polis. Setiap balai polis diketuai oleh Ketua Balai Polis atau KBP. Terdapat 837 buah balai polis di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Taufik bin Omar Bakri, nombor matrik 268198 akan membentangkan tajuk isu disiplin dan etika dalam PDRM. Anggota polis berhadapan dengan dua persekitaran kerja dalam satu-satu masa, iaitu persekitaran pekerjaan dan persekitaran organisasi. Persekitaran pekerjaan ialah aktiviti yang melibatkan interaksi antara seseorang anggota polis dengan masyarakat sekitarnya, termasuklah potensi-potensi bahaya yang wujud ketika anggota tersebut melakukan tugasan luar. Persekitaran organisasi pula merupakan interaksi yang berlaku dalam organisasi polis itu sendiri, iaitu hubungan berbentuk hierarki dengan pegawai atasan serta ketidaktentuan peranan polis dalam pengurusan pengawasan. Antara aduan salah laku sering dilaporkan adalah seperti rasuah, tidak mengikut prosedur operasi standard (SOP), peras ugut, tidak melakukan siasatan dan gangguan seksual kepada pegawai serta anggota bawahan. Seterusnya, statistik EAIC juga merekodkan sepanjang 2011 hingga 2018 sebanyak 1,919 aduan salah laku dilaporkan membabitkan PDRM, yang mana aduan tertinggi direkodkan berbanding agensi penguatkuasaan yang lain. Pada 4 Disember, dua anggota polis berusia 30-an dan berpangkat Lance Corporal dan Constable ditahan kerana dipercayai memaksa sepasang kekasih mengadakan hubungan seks untuk dirakam dengan telefon bimbit. Antara kes yang lain pada bulan Oktober pula, 4 pegawai kanan polis adalah antara 10 individu yang ditahan Suruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki terbabit dalam sindiket Macau Scam. Seterusnya, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman mengambil tindakan terhadap 6,000 pegawai dan anggotanya kerana terbabit dalam pelbagai kesalahan dan masalah disiplin sejak 4 tahun yang lalu. Secara purata jumlah yang ditahan pada setiap tahun dianggarkan lebih kurang 1,200 orang. Mereka terbabit dalam pelbagai kesalahan seperti rasuah, pelanggaran disiplin selain terbabit dalam kegiatan-kegiatan jenayah yang lain. Sekian pembentangan saya. Terima kasih. Teruskan dengan rakan yang seterusnya. Assalamualaikum kepada pensyarah dan rakan-rakan kumpulan saya. Saya Madiha binti Muhammad, nombor matrik 267140 dari Grup Melaka. Pada hari ini, saya akan bercakap mengenai cara mengatasi isu disiplin dan etika dalam PDRM. Yang pertama, kerajaan telah mewujudkan Malaysian Code on Corporate Governance MCCG bagi meningkatkan integriti dan etika di dalam sektor awam dan sektor swasta. Yang kedua, penubuhan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC. Tambahan pula, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman telah melancarkan pelan tindakan anti rasuah polis di Raja Malaysia PDRM dalam usaha untuk menangani gejala rasuah di dalam kalangan warga pasukan keselamatan. PDRM juga telah mewujudkan aplikasi volunteer smartphone Smart Patrol VSP bagi memudahkan pengguna telefon pintar untuk menyalurkan maklumat serta aduan yang dilengkapi dengan gambar ataupun video mengenai kejadian jenayah yang berlaku di sekeliling mereka. Dan maklumat pengadu juga akan dirahsiakan jika kita salurkan report melalui VSP ni lah. Yang kelima, PDRM telah memperkenalkan pendekatan khidmat mesra, friendly policing. Dan akhir sekali, kerajaan juga telah menitikberatkan kebajikan anggota polis dan pegawai PDRM.
Hal ini terbukti apabila kerajaan telah memberikan wang tunai sebanyak RM500 terhadap penerima pingat jasa pahlawan negara PJPN kepada 80 warga yang telah bersara serta yang masih berkhidmat. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Saya Muhammad Syahrul bin Muhammad Saleh, nombor metrik 268183 dari UMPS Melaka. Saya akan membentangkan kesimpulan bagi tugasan kumpulan kami. Kesimpulannya, PDRM perlu memperkukuhkan, memantapkan disiplin dan etika dalam menyampaikan perkhidmatan kepolisian di Malaysia agar sistem perkhidmatan kepolisian itu terus mendapat kepercayaan dalam kalangan rakyat. Dasar dan strategi yang dilaksanakan itu perlu diperkukuhkan dan dilaksanakan secara sistematik melalui mekanisme tak lurus yang baik. Justru pegawai dan anggota PDRM perlu memiliki kesedaran dan komitmen yang tinggi ke arah menegakkan disiplin dan dalam menyampaikan perkhidmatan kepolisian kepada masyarakat. Tanpa kesedaran dan komitmen yang tinggi, integriti tidak boleh dihasilkan dalam organisasi polis di Malaysia. Oleh itu, usaha meningkatkan kesedaran penting tentang disiplin dan etika mesti dilakukan melalui banyak cara, termasuklah materi khusus yang pendek, latihan dalaman dan pemetaan oleh pihak atasan secara berterusan. Perbuatan yang mencemarkan disiplin dan etika seperti menerima rasuah bukan sahaja dikaitkan dengan pelanggaran undang-undang tetapi juga melanggar hukum agama. Sikap integriti serta accountability adalah antara prinsip yang perlu ada dalam setiap penjawat awam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Pelaksanaan tanggungjawab yang diamanahkan yang disertakan dengan amalan prinsip-prinsip integriti yang dapat memastikan segala peruntukan yang diberikan kepada setiap agensi, program, aktiviti atau projek dapat disalurkan kepada pihak yang sepatutnya tanpa menghadapi risiko ketirisan atau kebocoran. Nilai-nilai integriti yang telah lama disuruh dalam Islam perlu juga dihayati serta diamalkan oleh semua penjawat awam, khususnya buat penjawat awam yang beragama Islam. Islam menegar umat untuk melakukan suatu perkara yang sia-sia, yang tidak membawa apa-apa faedah serta yang boleh membawa kepada kemusnahan. Sekian daripada kumpulan kami, segala kekurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.